Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Pada video pembintangan kali ini, kami sekumpulan akan membentangkan tugasan terakhir yang diberi, iaitu rancangan perniagaan dalam subjek DUB 40012, iaitu Startup Enterprise yang diajar oleh Pensyarah Encik Ahmad Hazim bin Rosli. Terlebih dahulu, sebelum memulakan pembintangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Saya Neri Pariak Nasibat dan kami terdiri daripada 5 ahli dalam satu kumpulan. Antara nama ahli kumpulan saya adalah Trusya Anak Lamid, Hadir Banting Anak Nang, Kelvin Anak Willy dan Kenisan Angga Anak Robert. Masuk kepada pengenalan, iaitu latar belakang perniagaan. Di dalam rancangan perniagaan ini, kami sekumpulan telah menubuhkan satu perniagaan atau syarikat yang dikenali sebagai Family Bundles. Syarikat perniagaan kami adalah menjual pakaian bundle seperti baju dan seluar. Alamat syarikat kami terletak di Jalan Semarakan, Ulu Segan, Bintulu, Sarawak. Perniagaan yang kami jalankan adalah jenis perkongsian. Modal permulaan bagi syarikat perniagaan kami adalah sebanyak RM20,000 Malaysia, di mana kami telah memilih Agrobank sebagai bank utama untuk syarikat perniagaan bundle kami. Manakala sumber pembayaran kami adalah RM40,000 Malaysia daripada bank dan RM10,000 Malaysia daripada rakan kongsi. Seterusnya kita beralih pada logo perniagaan. Ini adalah logo syarikat perniagaan kami. Perniagaan kami bernama Family Bundles. Maksud gambar dalam kotak pada logo kami adalah melambangkan kepelbagaian pakaian bundles yang berkualiti dan murah, selesa untuk dipakai. Seterusnya, maksud bulatan dalam logo adalah memberi perkhidmatan yang baik pada setiap pelanggan yang membeli pakaian Family Bundles. Dan yang terakhir iaitu latar belakang yang berwarna hijau membawa maksud berasaskan tema alam semula jadi. Logo perniagaan kami mempunyai slogan iaitu Your Comfort is Our Purity, yang membawa maksud keselesaan anda adalah keutamaan kami. Dengan slogan ini, kami ingin memastikan bahawa perniagaan kami adalah menjual pakaian yang berkualiti dan dapat memberikan keselesaan kepada pelanggan. Untuk pembentangan yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya, iaitu Trusya Anak Lamid. Terima kasih kepada rakan setugas saya, iaitu Neri Barai. Seterusnya, saya akan melanjutkan pembentangan saya, iaitu carta organisasi syarikat, tugas dan tanggungjawab serta pengurusan gaji di syarikat Family Bundle. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Trusya Anak Lamid. Saya dari DIK 4. Beralih kepada slide pembentangan saya yang pertama, iaitu carta organisasi syarikat. Di sini kita dapat lihat pengurus besar bagi syarikat Family Bundle, iaitu Neri Barai Nasibat, dan diketuai oleh beberapa pengurus lainnya. Antaranya ialah pengurus pentadbiran yang diketuai oleh saya sendiri, Trusya Anak Lamid, pengurus pemasaran Hadir Banting Anak Nang, pengurus operasi Kenisan Angga Anak Robert, dan akhir sekali pengurus keuangan yang diketuai oleh Kelvin Anak Willy. Beralih kepada slide yang kedua pula. Seperti yang kita tahu, setiap tugas mempunyai tanggungjawab masing-masing. Tugas pengurus besar lebih kepada menyelaras organisasi secara keseluruhan serta bertindak mengikut pembuatan keputusan akhir dalam perniagaan. Selain itu, pengurus pentadbiran pula bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan dan pentadbiran perniagaan berjalan lancar mengikut perancangan. Hal ini kerana dengan adanya pengurusan dan pentadbiran yang teratur akan dapat memajukan lagi syarikat Family Bundle. Di samping itu, pengurusan pemasaran yang bertindak sebagai penggerak kepada usaha memasarkan perniagaan yang dijalankan agar dapat mengkaji dan memenuhi cita rasa pembeli. Seterusnya, pengurusan operasi pula
bertanggungjawab dalam mengatur serta mentadbir bahagian operasi atau pengeluar perniagaan. Akhir sekali, pengurusan kewangan bertanggungjawab membuat pengiraan, merangka pembelanjaan dan belanjawan serta mengatur strategi kewangan perniagaan secara keseluruhan. Seterusnya, pengurusan gaji. Di sini kita dapat lihat bahawa gaji sebagai tugas pengurus besar lebih besar gaji berbanding tugas yang lain. Hal ini kerana tanggungjawab pengurus besar lebih berat berbanding tugas yang lain. Gaji asas pengurus besar iaitu sebanyak 1,800, namun hasil daripada tambahan KWSP dan Perkeso menjadikan jumlah gaji menjadi 1,953. Manakala gaji asas bagi tugas pengurus pentadbiran, pengurus pemasaran, pengurus operasi dan juga pengurus kewangan pula iaitu 1,200. Namun, dengan potongan KWSP dan Perkeso menjadikan jumlah gaji menjadi RM1,086. Untuk keseluruhan jumlah gaji sebanyak 6,300. Seterusnya saya serahkan kepada Kenison Angga. Saya adalah Kenison Angga dan saya akan membahaskan tentang pasaran sasaran. Ada 4 tajuk di dalam pasaran sasaran, iaitu geografik, demografik, sosioekonomi dan psikografik. Untuk geografik ni iaitu kawasan sasaran. Untuk geografik ni kawasan kami tertumpu kepada kawasan perkampungan, lepas tu kawasan ladang ataupun kawasan kilang yang berdekatan dengan kedai kami. Dan untuk demografik ni untuk umur adalah 5 tahun dan ke atas. Jadi produk kami tidak untuk orang bayi-bayi, untuk kanak-kanak dan orang dewasa produk kami. Dan untuk pendidikan adalah tiada had pendidikan yang ditetapkan untuk produk kami. Dan maksud pendidikan ini tiada had pendidikan. Produk kami, sesiapa pun boleh membeli produk kami tanpa mengira dia tahap pendidikan dia, tak kira SPM ke diploma ke, macam tu. Dan untuk kategori ini orang yang membeli produk kami adalah selalunya pekerja asing atau penduduk rumah panjang yang berdekatan dengan kedai kami, dan juga kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan pekerja asing juga. Produk kami tertumpukan pada mereka. Dan yang ketiga adalah sosioekonomi. Untuk sosioekonomi ini ataupun tahap pendapatan, tiada tahap pendapatan tertentu untuk perniagaan pakaian bandar. Macam yang dengan demografik pendidikan tadi, tiada had. Siapa-siapa boleh beli, sebab pakaian kami seperti yang kita tahu, pakaian bandar adalah pakaian yang mampu milik ataupun pakaian mampu milik dan murah. Dan untuk psikografik ini yang pertama adalah harga yang mampu milik, yang kedua adalah penduduk yang berdekatan, dan mereka tidak perlu pergi ke pasar untuk membeli pakaian yang mana yang akan memakan masa dan duit mereka. Seperti contoh pergi ke Bintulu dari kawasan ladang perlu makan 1 jam macam tu, tapi kalau mereka pergi ke kedai kami hanya berapa minit saja, jadi hanya tidak membuang masa mereka. Dan juga duit tu macam duit minyak mereka. Lepas tu untuk pakaian bandar yang sesuai dengan harga dan kualiti. Walaupun ianya pakaian bandar, tapi ianya berkualiti produk kami. Dan yang seterusnya adalah mempunyai pelbagai jenis saiz pakaian, dan juga yang terakhir adalah sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Okey. Yang seterusnya yang saya akan bahaskan itu strategi pemasaran.
Untuk strategi pemasaran ni ada 4 yang saya akan bahaskan, iaitu produk ataupun perkhidmatan, lepas tu harga, lepas tu pengedaran dan juga promosi. Yang pertama yang saya akan bahaskan iaitu perkhidmatan. Produk kami menyediakan pakaian yang murah dan mampu milik, seperti yang kita tahu tentang pakaian bandar, iaitu murah dan juga mampu milik. Lepas tu mempunyai pelbagai jenis pakaian, dari jenis sukan ke pakaian formal. Produk kami contohnya macam produk kami ada jual jersey, lepas tu ada jual pakaian formal seperti yang saya pakai sekarang, dan juga produk kami juga ada pakaian macam pakaian untuk relax ke rumah pun ada juga, pakaian biasa-biasa, lepas tu pakaian ke pasar pun ada juga. Okey, yang seterusnya adalah harga. Untuk harga produk kami hanya dalam 15 ke 25 ringgit saja untuk produk kami. Semua produk kami hanya dalam lingkungan itu saja harga produk kami, dan juga mengikut saiz dan jenis pakaian bagi pakaian tersebut. Dan yang seterusnya adalah pengedaran. Cara kami mendapatkan produk kami, iaitu mula-mula kami akan menghubungi pembekal pakaian bandar, dan setelah kami menghubungi mereka, kami sendiri akan mengambil pakaian tersebut secara langsung daripada mereka. Dan yang seterusnya adalah promosi. Untuk promosi ini kami ada menggunakan media sosial, 3 media sosial, seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Contohnya macam kami mau promote ada sale ke, kami menggunakan ketiga media sosial tersebut. Itu saja daripada saya. Oke, untuk rancangan plan dan tapak. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Hadria Bantin Anandang. Oke, untuk bahan yang kami gunakan untuk merancang plan tapak adalah kerusi, meja, bilik pengurus, pejabat urusan, tempat gantung pakaian, pintu utama, kaunter pembayaran, cermin dan fitting room untuk plan dan tapak rancangan family bandar kami. Okey, untuk catat aliran proses, kami bermula selepas itu membeli stok pakaian dari kilang dan membahagi pakaian cara yang ketiga, membahagi pakaian bandar mengikut jenis dan saiz. Yang keempat, susun atau pakaian mengikut jantina, lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Yang kelima, pakaian disusun mengikut kriteria. Untuk jika perkara tersebut dengan lancar, kami akan terus urus jual beli di kaunter. Jika tidak, kami akan pergi balik ke membahagi pakaian bandar mengikut jenis dan saiz. Selepas urusan jual beli di kaunter tamat. Daripada saya, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Kelvin Anawili. Hari ini saya akan membentangkan aliran tunai bagi syarikat Family Bandar. Bagi jumlah penerimaan untuk praoperasi kami adalah sebanyak Rp25.949 dan jumlah tersebut telah ditolak dalam pembayaran deposit untuk sewaan kedai, utility dan bayaran keperluan lain. Dan jumlah pembayaran tunai bagi praoperasi kami adalah sebanyak Rp11.900 dan untuk baki akhir kami adalah Rp14.049. Dan jumlah penerimaan tunai bagi 1 tahun pada anggaran syarikat kami adalah sebanyak Rp151.299 yang telah ditolak dengan pembayaran gaji pekerja pada setiap bulan dan belanja yang lain. Untuk jumlah pembayaran tunai bagi tahun pertama kami adalah Rp133.177.
untuk penjata pendapatan bagi syarikat Family Bundle pada 3 tahun, dan untuk tahun pertama adalah jumlah untung kasa syarikat kami adalah sebanyak Rp117.020. Bagi jumlah akhir yang telah ditolak perbelanjaan kami adalah sebanyak Rp115.637. Akhir sekali adalah untung bersih. Pendapatan kami adalah dalam tahun pertama sebanyak Rp1.338. Untuk tahun kedua pula, untung kasa kami adalah Rp128.722. Setelah ditolak dengan jumlah pembelanjaan yang menjadi Rp125.281 bagi tahun kedua. Untung bersih syarikat kami pada tahun kedua adalah Rp3.441. Pada tahun ketiga, jumlah untung kasa syarikat kami adalah sebanyak Rp141.589. Kemudian ditolak dengan kos pembelanjaan, akhirnya mendapat jumlah Rp137.180. Bagi untung bersih tahun ketiga syarikat kami adalah sebanyak Rp4.409, dan jumlah untung bersih yang terkumpul dan tahun ketiga syarikat kami adalah sebanyak Rp9.233. Untuk kesimpulan adalah perniagaan ini dijangka mempunyai potensi untuk maju karena ramai anak muda sekarang berminat dengan pakaian bandel. Di samping itu, perniagaan ini tidak memerlukan modal yang terlalu besar serta kaki tangan yang ramai. Selain itu, kami berharap agar perniagaan ini, yaitu syarikat Family Bundle, akan dapat bersaing dengan bandel yang lain. Selain itu, saya berharap agar perniagaan kami ini akan terus maju di masa akan datang dan mendapat sambutan daripada masyarakat secara tidak langsung yang akan merancangkan ekonomi negara kita. Terima kasih.